bab 1 1.4. Kalau kita tengok di sini 1.4 persoalan kajian dan objektif kajian 1.5. Jadi kita ambil persoalan kajian. Okey, jadi persoalan kajian dengan objektif kajian perlulah sejajar. Okey, perlu sejajar kerana ia berkaitan ya. Jadi sekarang ini contoh ya, kita ambil contoh yang ini persoalan kajian. Tengok betul sini ya. Mengenal pasti wacana tekstual skrip animasi cerita rakyat Melayu. Ini objektif dia. Apakah wacana tekstual skrip animasi cerita rakyat Melayu? Jadi ini kalau misalnya objektif dia dan persoalannya ada satu. Jadi persoalan dia teruslah, maknanya kita boleh faham dah. Tapi kalau contohnya menganalisis kesan skrip animasi cerita rakyat Melayu dalam kalangan pelajar sekolah, kita boleh jadi dua soalan daripada satu objektif, iaitu sejauh manakah kesan skrip animasi cerita rakyat Melayu dalam kalangan pelajar sekolah rendah? Bagaimanakah pelajar memberi pendapat melalui skrip animasi cerita rakyat Melayu? Jadi kedua-dua soalan ini sebenarnya akan menjawab objektif 2. Ya, kena ingat ya, apa sahaja dekat dalam objektif ini kita memang persoalkan semula. Sebab kita nak tahu bahawa sejauh mana kesan tu. Bagaimana cara dia. Jadi itu akan menjawab objektif ini. Bila kita analisis data ni, memang ini akan terjawab. Okey, serupa juga macam contohnya menghasilkan repertua perbualan melalui animasi cerita rakyat Melayu dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Yang ini sebenarnya ada temu bual. Temu bual dalam kalangan pelajar sekolah rendah tentang skrip animasi tersebut. Jadi dia bagi pendapat. Jadi persoalannya, sejauh manakah repertua dibina melalui ini. Bagaimana? Dan apakah cara perbualan? Jadi ini terjawablah dalam tu. Apakah cara perbualan dia? Adakah dia cara perbualan dia memang berdua, ataupun bertiga, atau berempat? Ataupun memang dia duduk, dia seorang, tapi nak kata seorang, dia nak berbual dengan siapa pula? Okey, dia mungkin dengan penyelidik. Soalan ketiga, apakah kategori repertua? Okey, jadi maknanya dihasilkan repertua. Ada 3 soalan di sini. Sejauh manakah? Apakah cara perbualan? Apakah kategori dia? Memang setelah itu nanti bila kita menganalisis data, memang kita akan dapati akan terjawablah soalan ketiga-tiga ini. Jadi bukanlah semestinya satu objektif satu. Boleh juga satu objektif 3 soalan. Tapi sebenarnya bila kita analisis data, memang akan terjawab 3 soalan ini. Macam yang nombor 2, kesan skrip, menganalisis kesan skrip animasi, akan ada 2 persoalan. Bila kita analisis memang, memang kita jawablah dua-dua soalan ni. Macam tu. Kita dapati bahawa memang kita jawab dua-dua soalan ini. Bila yang objektif 1 mengenal pasti wacana tekstur, memang kita akan ada 1. Contohnya, boleh juga nak buat 2. Tapi kita tengoklah cara kita analisis data tu, terjawab tak soalan ni. Bila kita buat analisis, kita tengok balik soalan. Terjawab tak? Jadi bila dah terjawab tu memang betul lah. Jadi janganlah kita letak semua 3 objektif atau semua 2 objektif, semua ada 1 je soalan. Jadi kita boleh letak 2 atau 3. Kadang-kadang ada pelajar letak sampai 4 sebab dia nak pastikan bahawa bila dia analisis data tu memang terjawab 4 soalan tersebut. Kalau contohnya menghasilkan buku panduan penulisan skrip animasi cerita rakyat. Contohnya kalau lah pelajar tu buat ada 4 objektif. Jadi sejauh manakah buku panduan penulisan skrip animasi cerita rakyat dihasilkan? Apakah cara untuk menghasilkan buku panduan penulisan skrip animasi cerita rakyat? Jadi, yang ini memang ini akan jadi kebaharuan ya. Yang nombor 3 kebaharuan, nombor 4 kebaharuan bagi awak punya tesis. Benda baru yang kita nak sebarkan ke seluruh dunia. Jadi yang ini kita akan ada 2 persoalan di sini. Sejauh manakah buku panduan dihasilkan? Apakah cara dia? Jadi bila buat ini memang kita pastikan bila kita analis data, kita pastikan kita jawab dua-dua soalan ini. Jadi bila kita nak tulis objektif, kita pastikan kita persoalkan apa benda yang kita akan dapati bila kita analisis data nanti. Adakah ini, adakah itu. Jadi sebab itulah kita ada beberapa soalan untuk satu objektif.
Ini ada 2 soalan, 1 objektif. Ini ada 3 soalan, ini ada. Tapi soalan dia memang berkisahkan tentang objektif ini tadi. Tak lari. Tetapi memang bila sebagai penyelidik yang bagus ya, memang dia akan persoalkan supaya nanti bila kita macam ini kan, dia bina repertoire. Sejauh mana repertoire dia bina. Lepas tu, apakah cara perbualan dia? Dan cara perbualan tu kita kena huraikan lah. Apakah kategori? Sebab kita nak kategorikan repertoire tersebut untuk objektif ketiga ni. Jadi kita pastikan kita jawab semua soalan ini ya. Jadi pelajar semua harap bila kita dah lihat apakah objektif kita, kita pastikan bahawa persoalan kita itu menjawab soalan, menjawab melalui objektif kita. Dan kita kena pastikan bahawa, semula saya katakan, bahawa apa yang kita analisis itu akan terjawablah soalan-soalan yang kita tanya pada diri kita persoalan ini. Dan pemeriksa bila dia baca, oh okey soalan dia begini, memang saya dapati ada dalam bab 4. Okey soalan dia begini, okey kita memang dapati bahawa memang pelajar tulis kategori repertoire itu dah bagi repertoire, bermakna memang tesis ni berjaya ya, sebab dia boleh menjawab persoalan daripada objektif yang telah yang dia cadangkan untuk tesis dia ya. Jadi pastikan bahawa 1.4 persoalan kajian, 1.5 objektif. Perkataan ini yang diambil ini seperti ini, mengenal pasti, menganalisis, menghasilkan. Ini ada dalam sini. Kalau kita dapat lihat, awak kena pastikan bahawa objektif 1 yang awak pilih itu perlulah dari kalau kita lihat di sini ya, kejap. Saya ada cadangan. Ya, di sini. Cadangan senarai kata kerja ini ya. Kata kerja operational taxonomy Bloom. Jadi kita pastikan objektif 1 tu rendah. Okey. Kalau C1 tu dia rendah. Ya, rendah. Macam tadi mengenal pasti ada ya. Mengenal pasti ada. Kemudian bila objektif 2 kita nak analisis, kenalah yang tinggi. Kena kita tinggi, kita tengoklah mana yang bersesuaian, kita baca dulu. Yang mana kita bersesuaian untuk objektif kedua. Kalau untuk aplikasi, apa dia? Untuk analisis, apa dia? Ini kita tadi pilih untuk objektif kedua, analisis. Itu dah tinggi, dah C4. Maknanya memang kita analisis, memang analisis secara mendalam. Secara mendalam ya. Kemudian kita nak letakkan, menghasilkan tu, kita letak C6. Kita nak hasilkan tadi kan? Ingat tak kita nak hasilkan repertoire ataupun kita nak hasilkan buku panduan ke apa ke? Ini perkataan-perkataan dia. Jadi ini pastikan bahawa janganlah objektif 1 awak ambil C5, awak nak nilai, tiba-tiba objektif 2 rendah pula, awak masuklah mengenal pasti, dah salah. Ya, dia mesti daripada kecil, daripada mudah, ini kira mudah, hinggalah kita naik sehinggalah ke C6. Jadi pastikan pemilihan perkataan-perkataan ini yang bersesuaian objektif, bersesuaian dan juga ikut tahap dia. Rendah ke tinggi. Objektif 1 rendah, objektif 2 tinggi sikit, objektif 3 lagi tinggi. Janganlah objektif 1 rendah, objektif 2 awak letak okey tinggi betul C6 tadi, kemudian objektif 3 turun pula balik. Salah. Kena ikut tingkat. Macam kita naik tangga, punya rendah, naik. Jadi ambil daripada sini. Pastikan bahawa perkataan itu bersesuaian dengan objektif kita. Jadi kena bersesuai. Dan lagi satu bila kita tulis objektif ini, contoh mengenal pasti, adalah pelajar nombor 2 mengenal pasti juga. Kemudian nombor 3 mengenal pasti lagi. Nombor 4 mengenal pasti. Dah 4 mengenal pasti. Jadi itu tak boleh. Itu semuanya tahap yang rendah. Tahap yang rendah ni tidak bersesuaian. Asyik nak mengenal pasti je. Dah kenapa kan? Kita naklah juga analisis. Jadi tak boleh. Jadi macam ini saya bagi contoh ni kalau dia buat 4 objektif. Biasanya objektif ada 3 sahaja. Kalau ada 4 pun, kalau ini dia hasil repertoire, ini buku panduan, ini berbeza. Jadi bolehlah dia nak tukar. Contohnya menghasilkan. Jadi dia boleh nak tukar. Kalau kita tengok sini ada banyak. Kita ada mengatur, mengkategorikan, menyusun, membangun. Ada banyaklah merencana, merumuskan pun boleh. Kita letak ini merumus. Jadi kalau misalnya ini dah C6, bolehlah C6 ini, C6 yang ini.
Jadi boleh rujuk dalam buku ini. Kalau tak ada pun boleh rujuklah dekat internet kalau jumpa. Okey, pastikan ya, ingat saya katakan tadi, saya ulang balik, pastikan kategori dia mesti daripada rendah, kemudian tinggi sikit, kemudian tinggi lagi. Okey, supaya nampak dia punya perbezaan cara kita nak menganalisis data tersebut. Jadi pemilihan perkataan ni amat penting dalam penulisan objektif kajian.